Oke, tanpa membuang masa, Assalamualaikum semua anak-anak sekalian. Oke, nampaknya di sini dari SMK Matunggung, Cikgu nampak yang hadir. SMK Tugodon hadir. SMK Nabawan pun ada. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Cikgu harap hari ini sehat-sehat sahaja. Oke, untuk slot kita pada pagi ini berkaitan dengan subjek sejarah. Oke, baiklah. Adakah anak-anak sekalian sedang menghitung hari sekarang? Rasanya semua sedia maklumkan untuk paper sejarah. Oke, 27 November 2025. Kalau dihitung-hitung hari, kita ada lebih kurang 82 hari lagi lah. Bukan lama lagi tuh. Berjam celik, 11 sudah. Oke, jadi fokus cikgu pada hari ini adalah bahagian kertas 2. Sebab rakan cikgu yang sebelum ini sudah sudah berkongsi dengan anak-anak sekalian berkaitan dengan kertas 1. Jadi fokus cikgu pada hari ini adalah berkaitan dengan bahagian E, yaitu soalan struktur. Oke. Dan jika ada kesempatan nanti juga, cikgu akan memberikan topik-topik fokus kita, pada untuk tahun ini adalah berdasarkan analisis soalan-soalan yang lepas. Oke, baiklah, semua sedia maklum bahawa format soalan kertas 2 kita mempunyai 2 bahagian. Mempunyai 2 bahagian iaitu 4 soalan struktur dan juga 5 soalan esei. Oke, soalan struktur ini terkandung daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, yaitu 2 soalan daripada tingkatan 4 dan 2 soalan daripada tingkatan 5. Jadi cikgu hanya fokus di sini pada hari ini untuk soalan bahagian struktur. Oke, soalan struktur ini membawa markah 40 markah ya. Dan kita tiada pilihan untuk bahagian E ini. Semua soalan, 4 soalan kesemuanya itu harus kita jawab semua. Dan setiap soalan itu memperuntukkan markah 10 markah. So kalau kita lihat dari sini penyeraan markah SPM, cikgu fokuskan kepada soalan struktur di sini. Keempat soalan ini membawa lebih kurang 28,600, 2900 lah kan, begitu. Jadi kita tidak mau mensia-siakan peluang, untuk mendapatkan markah. Sebab bahagian struktur ini, soalan dia masih lagi aras yang tidak terlampau susah lah, dan dia sangat familiar juga jika kita telah cover semua subjek-subjek, semua topik-topik yang ada, sama ada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Seandainya anak-anak semua mempunyai soalan, boleh cek saja di ruangan ceknya. InsyaAllah cikgu akan jawablah. Baiklah. So ini adalah kata-kata yang familiar, tetapi dia sangat penting bagi kita ya. If you fail to plan, you plan to fail. Maksudnya di sini kita kena merancang betul-betul. Mulai dari hari ini, sebab saya percaya kebanyakan sekolah sudah mengadakan peperiksaan percubaan dan juga keputusan juga ada sudah yang mendapat keputusan percubaan, sebab keputusan itu merupakan bayangan lah, bayangan untuk keputusan SPM yang sebenar. Jadi sesiapa yang masih belum mendapat markah yang begitu baik, masih ada masa untuk kita merancang untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Oleh sebab itu, kita sudah rancang mulai hari ini, cara kita belajar dan juga topik-topik yang perlu kita kuasai terlebih dahulu. Baiklah. Berkaitan dengan masa,
ketika kita berada di dewan peperiksaan itu, macam-macam perasaan yang ada. Macam-macam perasaan yang ada. Walau bagaimanapun kita kena fokus, sebab untuk bahagian E, yaitu soalan struktur ini, sebaik-baiknya kita hanya mengambil masa 15 minit sahaja. 15 menit sahaja. Seandainya kita jawab satu-satu soalan itu sudah melebihi 15 menit, kita stop. Kita berhenti dan pergi ke soalan yang seterusnya. Sebab ramai calon-calon ini yang tidak cukup masa, tidak dapat merancang masa dengan baik, sudah melebihi 15 menit, masih lagi mau meneruskan soalan yang sama. Jadi kita perlu ada strategi yang bijak, ya. Sebab kalau kita tidak pandai menggunakan masa dengan baik, nanti kita tidak dapat menjawab ke semua soalan yang sepatutnya, yaitu 4 soalan struktur dan juga 3 soalan esei. Berkaitan dengan soalan struktur ini, kebiasaan soalan struktur ini, marka dia seperti inilah pembahagian dia, yaitu bahagian E 3 marka ataupun 2 marka. Di mana soalan itu bertanyakan tentang konsep, tentang konsep yang memerlukan cara untuk mengingat sesuatu konsep ataupun latar belakang, secara ringkas. Kemudian bahagian B, pecahan B selalunya membawa marka 4 marka ataupun 3 marka. Di mana bahagian ini kita perlu mengingat sesuatu fakta ataupun memahami sesuatu fakta. Kadang-kadang juga bahagian B ini dia boleh membawa soalan kebat berbentuk fakta. Right. Bahagian C pula adalah berkaitan dengan soalan kebat. Bahagian C ataupun soalan terakhir setiap soalan itu adalah soalan kebat. Tapi hari ini cikgu tidak membincangkan soalan kebat sebab rakan cikgu nanti akan menerangkan secara terperinci dan juga membimbing anak-anak sekalian untuk teknik menjawab kebat untuk sesi yang seterusnya lah pada minggu-minggu akan datangnya. Jadi cikgu harap semua tiap-tiap minggu stay lah untuk join pada hari setiap hari Sabtu tentang bimbingan klinik menjawab soalan SPM ini. So cikgu nampak di sini Feral. Keputusan saya teruk. Tidak apa Feral. Masih ada masa untuk kita mau buat perubahan. Jangan risau. Selagi kita berusaha, selagi itu masih ada waktu untuk mendapat yang lebih baik. Baiklah. Untuk menjawab soalan berbentuk fakta ini, yaitu pada bahagian struktur, setiap fakta yang kita berikan itu kita boleh ataupun kita diberikan marka 1 marka. Kemudian sekiranya kita menguraikan sesuatu fakta itu, kita boleh lagi mendapat 1 marka. Dan seandainya kita memberikan contoh dan seandainya contoh itu berkaitan dengan soalan, maka kita dapat lagi 1 marka. Jadi dalam hal ini kita memberikan fakta, kita memberikan huraian, kita memberikan contoh, semua kita boleh dapat marka. Dan secara ini tiada istilah untuk tolak marka. Jadi keluarkan saja semua ide kamu, sama ada kamu rasa jawapan kamu itu betul ataupun kamu ragu-ragu, so tulis saja. Keluarkan sahaja semua, ya. Itu tips dia. Jangan segan-segan untuk mengeluarkan jawaban kamu masing-masing. Baiklah. So ini berkaitan dengan contoh-contoh soalan yang berbentuk fakta. Contoh-contoh soalan yang keperluan jawaban dia kita memberikan fakta. Contohnya macam namakan. Dan soalan-soalan yang keluar daripada selalunya bahagian E ini, pecahan E ini selalunya yang memang kita familiar lah. Maksudnya yang kita biasa dengar. Jadi konsep-konsep, istilah-istilah, latar belakang yang semua kita belajar dari tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kita mesti at least kita tahu lah. Kita tahu contoh apa itu kemerdekaan, apa itu negara bangsa, apa itu pilihan raya, istilah-istilah seperti ini, konsep-konsep seperti ini kita kena tahu. So
So, di antara dia contoh kalau kata tugas dia namakan dua badan yang ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi ini calon memerlukan calon untuk memberikan fakta sahaja. So kalau dia bilang namakan, terus berikan. Terus berikan di ruangan jawapan yang disediakan. Seandainya kata tugasnya senaraikan, soalan dia boleh berbentuk begini. Senaraikan 3 bidang kuasa dalam eksekutif dalam pemerintahan negara kita. Jadi ini memerlukan kefahaman kita ataupun pengetahuan kita tentang bidang kuasa dalam badan eksekutif. Sekiranya kata tugas berbentuk nyatakan, soalan dia boleh seperti ini. Nyatakan idea gagasan Malaysia. So kita kena tahu, at least kita kena tahu latar belakang gagasan Malaysia. Dan setiap poin-poin yang ada di sini kita biasakan, kita kena biasakan diri tahu, 4 poin setiap sesuatu konsep itu. Kemudian kalau kata tugas apakah, soalan dia boleh berbunyi, apakah yang Anda faham tentang nasionalisme? So ini adalah konsep-konsep yang biasa kita ada dengar dan berulang kali, cikgu-cikgu, cikgu masing-masing menyatakan tentang konsep-konsep ini. Jadi kalau kita tidak paham konsep ini, nanti menyukarkan kita untuk memahami soalannya seterusnya. So ini, grafik ini cikgu petik daripada sumber Maxi lah, sumber Maxi. Seterusnya, untuk pecahan B, soalan dia ada perkembangan sedikit yang memerlukan calon bagi huraian. Huraian sedikit kepada fakta. Contoh kata tugas adalah jelaskan mengapakah, bagaimanakah, apakah, terangkan, huraikan. Jadi daripada kata tugas itu pun kita sudah faham yang kita perlu memberikan huraian, ataupun jika ada contoh, kita boleh memberikan contoh ataupun huraian yang seterusnya. Jadi semua fakta ataupun huraian dan juga contoh yang kita berikan itu, seandainya tepat dan berkaitan, memang kita semua dapat markah. Alright. Contoh soalan. Kita tengok beberapa contoh soalannya. Kalau kata tugasnya jelaskan. Nah, ini sangat familiar. Jelaskan. Jelaskan peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu 1995. Jadi kita kena nyatakan tentang peranan Kabinet. Kata tugas yang biasa juga dan selalu dan setiap tahun memang ada, kata tugas ini adalah bagaimanakah. So bagaimanakah ini contoh soalan dia, bagaimanakah cara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat semasa pelaksanaan di DEB, dasar ekonomi baru. Jadi beginilah bentuk-bentuk soalan, contoh-contoh soalan, di dalam bahagian struktur yang kita biasa jumpa lah. Jadi bila hari peperiksaan sebenar, jangan risau, sebab tiada juga tidak akan ada yang luar biasa lah begitu ya. So kalau kita tengok soalan-soalan sebelum ini juga, siapa yang ada membeli buku kan yang warna hijau itu soalan-soalan pasir. Kita boleh kaji sedikit bentuk-bentuk soalan dia dan juga kata tugas dia yang menjadi kelaziman lah untuk di soal. Baiklah. So selalu mengikut pengalaman cikgu, selalu pelajar tanya, cikgu mau bagi huraian kah? Untuk soalan ini mau bagi huraian kah? Atau bagi fakta? Cikgu ini perlu bagi contoh kah? So persoalan-persoalan ini, sebenarnya, boleh terjawab sekiranya kita faham dengan keperluan kata tugas. Kata-kata tugas. Contohnya kata tugas nyatakan, senaraikan, namakan, apakah maksud. Semua ini memerlukan calon untuk menjawab, tidak perlu memberikan huraian. Maksudnya kalau dia bilang senaraikan, senaraikan sahaja. Senaraikan dua ciri negara bangsa. Senaraikan saja, tidak perlu huraian. So di sini kita boleh nampak kata tugas seperti ini adalah hanya memerlukan memberikan jawabannya ringkas. Yang kedua, adalah kata tugas mengapakah.
Jadi soalan kalau kata tugasnya mengapakah, maka kita perlu memberikan sebab. Oke, memberikan sebab. So, cikgu ada juga share ini dalam edaran ataupun handout, kepada anak-anak bullet. So, anak-anak bullet boleh buat rujukanlah menggunakan template ini sebagai rujukannya. Bahagian kata tugas bagaimanakah? Selalunya calon di sini ada kurang sedikit untuk faham kata tugas untuk bagaimanakah. So, bila ditanya bagaimanakah, dia merujuk kepada cara, ataupun langkah, ataupun usaha. Jadi, jawapan itu memerlukan tindakan ataupun peranan, kepada sesuatu pihak yang ditanya. Contoh kalau kerajaan, seorang pemimpin, so bagaimanakah ini yang kita faham perlu menunjukkan cara, langkah ataupun kadang-kadang juga proses. Oh, tidak nampak? Ada yang tidak nampak? Tidak apa. Di dalam handout masing-masing, cikgu ada bekalkan ini. So, minta maaf dengan kalau kecil ya. Kemudian berikan, kata tugas seterusnya berikan, jelaskan, apakah, terangkan, huraikan. Kalau terangkan, huraikan ini memerlukan kita mengurai secara mendalam, dan selalunya ini kita nampak kata tugas ini di dalam soalan bahagian B lah, bahagian esei. Tetapi kadang-kadang juga bahagian kebat juga selalu menggunakan kata tugas seperti ini. Maka dengan itu calon perlu menjawab, dengan memberikan jawaban yang perlu dihuraikan, dengan jelas dan tepat sesuatu fakta itu. Dan juga ada juga kata tugas adakah ataupun wajarkah. Cuma ini jarang-jarang lah. Di mana calon kena memberikan pendirian. Ini sangat jarang lah, tapi mana tahu kan kalau tiba-tiba keluar tahun ini, sekurang-kurangnya hari ini anak-anak sekalian sudah tahu lah. Sekiranya bertanyakan soalan bertanyakan tentang pendirian, kita kena nyatakan pendirian kita dahulu. Jadi sama ada kita setuju atau tidak setuju, wajar atau tidak wajar. Jangan risau. Yang memberikan markah itu, di mana part yang kita dapat markah itu adalah di bahagian kita punya alasan itu. Kita punya reason lah. Jadi murid perlu menilai sama ada setuju ataupun tidak setuju terlebih dahulu. Tapi cikgu bagi tahu macam soalan ini sangat jarang lah. Setakat ini memang jarang lah. Cuma kita kena bersedia sajalah kan. Beberapa istilah juga harus difahami oleh anak-anak sekalian, sebab bila menjawab kadang-kadang kecenderungan anak-anak ataupun calon-calon menjawab itu berulang, berulang ataupun tidak memahami sesuatu konsep. Tidak apa, untuk slide ini nanti kita boleh lihat bahagian edaran yang cikgu bagilah. So, cikgu minta maaf sekali lagi untuk ini sebab terlalu kecil. So cikgu sebutkan juga di sinilah. Untuk konsep selalunya perkataan yang sama makna dengan konsep ini dia berkaitan dengan maksud. Contohnya berikan definisi kemerdekaan ataupun apakah yang Anda faham kemerdekaan. So ini berkaitan dengan makna, pengertian, ciri-ciri, latar belakang. So semua ini berkaitan dengan konsep lah. SMK Putatan pun hadir, tahniah semua hadir untuk hari ini. Istilah yang memerlukan faktor, selalunya dia akan tanya sebab-sebab, punca ataupun rasional. Jadi kalau kamu nampak, kata tugas itu memberikan sebab ataupun punca ataupun rasional, semua itu jawapan mestilah berkaitan dengan faktor. Kalau halangan, kekangan, rintangan, masalah, ancaman, itu berkaitan dengan cabaran. Usaha, tindakan, cara, kaedah, strategi, cadangan, dan peranan, itu adalah langkah.
So, kalau menyatakan implikasi, impak, reaksi, tindak balas, akibat, akibat ni positif ke negatif, dia memerlukan kita memberikan kesan. Dan juga berhati-hati juga sekiranya minta ataupun soalan itu berbentuk perbandingan. So, perbandingan ini dia merujuk bukan sahaja kepada perbezaan, tetapi juga berkaitan dengan persamaan, perbezaan, ataupun mungkin kita mau menonjolkan sesuatu yang paling dominan ataupun keunikan sesuatu faktor, sesuatu kesan, so itu semua boleh dikatakan dalam perbandingan. So yang cikgu paling risau selalunya kan, kalau bila kita tengok ini jawapan-jawapan calon, cikgu di sekolah pun, ada yang macam keluar tajuk lah dia punya jawapan sebab dia tidak menepati dengan kata tugas soalan itulah. Dia tanya konsep tapi memberikan faktor. Dia tanya tentang soalan, tanya tentang cabaran tetapi memberikan langkah-langkah. So di situ lah yang selalunya menjadi kesilapan calon. Walaupun dia bahagian struktur yang maksimumnya kadang-kadang 4 markah sahaja, tetapi dalam sejarah ini walaupun 1 markah sangat bermakna. Sebab manalah tahu 1 markah itu membawa lulus kan? Manalah tahu 1 markah itu membawa kita A+, kan? So dia sangat bermakna. So tahniah SMK Bongkol, SMK Sipita, hadir pada hari ini. Baiklah, cikgu teruskan. Sebelum kita menjawabkan, walaupun memang diingatkan berulang kali, cikgu-cikgu di sekolah masing-masing memang balik-balik kasih pesan lah kan tentang ini, supaya sebelum kita menjawab, jangan kelang kabut, baca dulu semua soalan, lepas tu kita pilih dulu jawapan soalan yang paling mudah. Kalau bahagian struktur tu, tengok dulu lah, orang bilang tengok dulu sepintas lalu, soalan-soalan 4 soalan struktur. Kalau bahagian esei tu kemudian pun tidak apa. Tetapi, kita secara tersusun lah, kita tengok dulu struktur, kemudian kita tengok bahagian esei. Alright. Jadi, kita cuba jawab soalan yang paling mudah dahulu, maksudnya yang masih fresh lagi dalam ingatan kita ya. Jadi, dan pastikan setiap bahagian itu kita teliti. Kalau lazimnya ataupun kebiasaannya, pecahan soalan itu dia terbahagi kepada 3, A, B, C. Tapi tidak mustahil juga, sebab pernah juga kalau kita lihat soalan-soalan yang lepas, pecahan itu boleh membawa sampai 4 pecahan, yaitu sampai ke D. Dan juga tidak mustahil juga kalau pecahan itu hanya ada 2 saja, A dan B. Tetapi dalam B ataupun di dalam A itu, dia ada pecahan-pecahan kecil lagi. Tapi walau bagaimanapun, yang penting kita tahu setiap soalan struktur itu membawa 10 markah. So sekali lagi cikgu ingatkan, setiap soalan struktur itu pastikan diperuntukkan maksimum 15 minit. Dan lebih baik kalau kita dapat menjawab dalam masa 10 minit. So ekstra 5 minit itu kita boleh cover mana-mana bahagian yang kita belum habis jawab. Dan untuk 4 soalan struktur ini, kalau boleh kita jangan lebih daripada 1 jam lah, iaitu 60 minit untuk semua soalan struktur. Alhamdulillah, SMK Kinabutan, menumbuk. Semua ada, tahniah semua. Baiklah cikgu teruskan. Seandainya ada soalan, kan tiba-tiba teringat ada soalan berkaitan dengan bagaimana menjawab ini, so boleh kemukakan ya. Baiklah, sekali lagi cikgu bilang bahagian ini 40 markah, di mana bahagian struktur ini membawa semua, memerlukan kita menjawab semua soalan. So hari ini cikgu hanya sentuh bahagian soalan fakta sahaja. Yang terakhir part D itu adalah bahagian kebat. Cikgu tidak sentuh pada hari ini sebab akan cikgu nanti pada minggu akan datang akan membimbing anak-anak semua bagaimana menjawab kebat, struktur dan juga esei. Jadi semua ada handout ini.
Boleh keluarkan handout ini. Oke ya. Baiklah. Oke, ini contoh soalan lah. So, ini di antara hot-hot juga lah untuk tahun ini ya. Oke, yaitu bab 1 tingkatan 4. Oke, tingkatan 4. Berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa, yaitu Kesultanan Melayu Melaka. Oke, mari kita lihat. Ini berkaitan dengan sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran yang teratur memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mentadbir kerajaan. Oke, soalan dia, namakan dua pembesar Melaka dalam pentadbiran pusat. Oke, dan apakah kepentingan negara memiliki kepimpinan yang bijak? Tadi cikgu ada bagi tahu, kadang-kadang soalan B pun dia boleh membawa sudah soalan kebat. Oke, jadi sebenarnya kalau soalan kebat itu banyak dalam satu-satu soalan itu, oke, sebenarnya memberi advantage ataupun kelebihan kepada calon-calon untuk mendapat markah yang lebih baiklah. Oke, sebab dia sudah sebab bahagian kebat ini, oke, kita bebas untuk memberikan kita punya jawaban. Oke, kita punya jawaban. Jadi cikgu fokus di sini ya. Oke, namakan dua pembesar Melaka dalam pentadbiran pusat. Siapa boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Oke, so kita nampak bentuk soalan ini dia hanya berkaitan dengan latar belakang. Oke. So, kita tengok contoh jawaban. Di sini kata tugas dia adalah namakan. Jadi kita tidak perlu untuk menguraikan ataupun menggunakan kepala ayat untuk menjawab jawaban ini. Kalau kita tidak pasti, oke, seandainya ada ruangan jawaban macam ini, 1 Roman, 2 Roman, so itu menunjukkan kita bagi jawaban terus ataupun go straight to the point lah. Oke, di sini. Oke, so ada sini cikgu nampak Tika Laksamana. Oke, ada juga jawab Tan Cheng Lock. Oke, nanti kita tengok ya apa jawaban dia ya. Temenggung, oke, Gerald, Temenggung. Terima kasih yang memberi respon. Oke, Bendahara. Oke, so mari kita lihat sama-sama. Ini sangat common lah kalau orang bilang kalau keluar soalan seperti ini dia macam bonus lah. Jadi tidak mungkin ya setiap soalan kita tuh kita dapat kosong. Oke, dalam sesuatu soalan itu pasti ada yang kita boleh jawab. So, siapa yang betul? Oke, so tanya yang dapat jawab. Oke, Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari, Laksamana. Oke, di sini mana-mana jawaban ini boleh diterima. Oke, kalau tidak pasti mau bagi semua sebab ada yang tahu. Cikgu boleh saya tambah ke cikgu sebab saya tidak pasti jawaban saya betul ke tidak. Oke. Oh, mau tambah Roman. Oke, Andrian tanya. Ya, boleh, tambah sahaja. Oke, kalau kita tidak yakin dengan jawaban itu betul atau tidak, tapi kita ada jawaban yang lain yang rasa boleh menjawab, kita just bagi semua. Tetapi, markah tetap bagi 2 markah maksimum lah. Oke, tidak akan bagi markah lebih lah. Oke, boleh? Alright. So, kalau mau tambah Roman kah, tidak Roman kah? Satu lagi ya, kalau kita bagi jawaban, kita bagi draft-draft di sana kan, kita bagi poin-poin di sana, kita jangan padamlah dia. Oke, biarkan sahaja dia di situ. Oke, untuk rujukan kita lah. Oke, so ini tadi cikgu bagi tahu dia bahagian kebat. Oke, apakah kepentingan negara memiliki kepimpinan yang bijak? Tapi cikgu tidak bincang lebih dalamnya. Ini untuk part yang seterusnya lah. Oke, alright. Oke, soalan yang kedua. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun telah tercetus di tanah Melayu, Sarawak, dan juga Sabah. Oke, jadi soalan dia nyatakan 2 gerakan anti-Jepun yang bergiat aktif di tanah Melayu. Oke, kemudian B, bagaimanakah kesadaran politik muncul di Sarawak? Jadi kalau kita lihat soalan ini, oke, soalan kalau kita lihat soalan sebelum-sebelum ini ya, soalan-soalan pasir, soalan-soalan lepas, sesuatu topik itu juga dia boleh tanya sama ada lokasi dia di Tanah Melayu, di Sarawak, dan juga Sabah. Jadi bila kita study, yang menyentuh tentang ketiga-tiga, wilayah ini, kita perlu,
awak juga ya kalau kita, dia berkaitan dengan tanah Melayu. Kalau di Sarawak pun ada dinyatakan tentang sesuatu topik itu, contoh tentang kesedaran politik. Okey, di Sabah pun ada, so kita kena tahu ketiga-tiganya lah. Okey, ataupun bukan saja untuk ini tajuk ini, tetapi apa sahaja tajuk-tajuk yang lainnya. Okey, sebab corak dia punya soalan kalau kita lihat dia boleh merangkumi semua, tidak spesifik kepada satu-satu kawasan sahajalah. Okey. So, siapa yang boleh jawab? Okey, ini berkaitan, siapa tahu ini bab berapa? Yes, bab 3. Okey, Farin, tahniah. Ya, betul, bab 3. Okey, lagi cantik. Sebaik-baiknya ya, bila kita nampak soalan itu, kita tahu sudah dia soalan bab berapa. Okey, supaya minda kita boleh fokus kepada sesuatu bab itu. Okey, jadi siapa yang boleh jawab ini? Nyatakan 2 gerakan anti Jepun yang bergiat aktif di tanah Melayu. Okey. Banyak tuh kan, banyak dia punya gerakan-gerakan inti Jepun. Jadi mari kita lihat. Okey, MPAJA, Elis. Okey, tanya Elis. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, MPAJA ada lagi 4136. Okey, so kita untuk soalan yang A ini, walaupun dia punya penerangan di atas itu menyentuh tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tetapi spesifik soalan kita tengok. Kalau dia minta tanah Melayu saja, kita minta di tanah, kita bagi jawapan untuk di tanah Melayu. Okey, kalau dia tanya Sarawak, kita bagi yang di Sarawak saja. Kalau dia tanya di Sabah, kita bagi yang di Sabah sahaja. Okey, alright. So kita tengok dulu, nanti kita semak jawapannya. Okey, bagaimanakah kesedaran politik muncul di Sarawak? Okey, untuk calon ini, okey, bagaimanakah? Masih ingat yang sebelum ni tadi, kalau minta bagaimanakah, maksud dia memerlukan kita menghuraikan tentang cara. Okey? Cara bagaimana kesedaran politik itu boleh muncul di Sarawak. Jadi kita lihat sama-sama, okey, ini contoh jawapannya. Kesedaran politik muncul di Sarawak apabila kegiatan penduduk dikawal melalui persatuan yang ditajak oleh Jepun. Di samping itu juga, orang Melayu dan Iban diberikan jawatan dan kuasa lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya disandang oleh pegawai British. Contohnya, Abang Haji Openg di Kuching, M. Penik dan di Simanggang dan juga Satem di Lawas. Okey, jadi terima kasih ya, banyak yang bagi jawapan-jawapan. So tanya hari ini sebab aktif hari ini menjawab. Okey, so kita lihat yang soalan ini. Kalau kita nampak soalan ini, dia semua memberikan fakta. A dan B ini memang kelazimannya memerlukan kita memberikan jawapan secara fakta, berbentuk fakta. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, calon ini dapat, dia menjawab 4136 dan MPAJA. Tapi ada lagi jawapan lainnya. Okey, jawapan lain yang berkaitan dengan gerakan-gerakan anti Jepun di tanah Melayu. Tadi ada juga yang Regimen Askar Melayu. Okey, Gerald, tahniah Gerald. Okey, Askar Melayu Setia, apalagi Watannya Pahang, Gerila Melayu Kedah, Pati, Komintang. Okey, jadi yang lain tu pun bukan tidak betul, cuma lokasi dia tidak sesuai. Macam ada yang berikan operasi semut. Okey, so kita tengok tempat sebab dia minta di sini tanah Melayu. Jadi bila kita menjawabkan, kita kena hati-hati, kita kena baca semua ayat-ayat yang ada pada soalan supaya kita tidak terbabas lah kan, terbabas daripada menjawab. Jadi kita tengok soalan ni, tadi juga bilang kalau bagi lebih pun okey boleh, tetapi maksimum dapat 2 markah. Okey, baiklah. So untuk calon, untuk bahagian yang B ni, calon mendapat semua yang cikgu kasih highlight itu semua dapat markah lah. Okey, kata kunci dia. Kenapa cikgu kasih highlight di situ? Okey, sebab di situlah poin untuk dapat
markah. Jadi kan kita, bila kita menghafal sesuatu fakta itu, sebab cabaran untuk menjawab A dan B ini adalah menghafal lah kan. Oke, menghafal. Oke, jadi kita kena bijak menghafal. Kita kena guna cara kebijaksanaan kita untuk menghafal. Tidak perlu menghafal keseluruhan perkataan, tetapi dengan kata kunci ini, oke, kita boleh menghuraikan ataupun kita boleh mengeluarkan fakta berdasarkan kata kunci ini. Oke, so kita kena latihlah diri kita ya. Oke, berkaitan dengan kata-kata kunci ini, kita coba berlatih. Oke, sama ada kita sendiri bersama dengan kawan-kawan. Oke, contoh dikawal, jawatan dan kuasa, disandang. Oke, Abang Haji Openg. Oke, so semua itu adalah kata kunci. So, cara kita ingat, oke, jawatan dan kuasa. Apa dia ya jawatan dan kuasa? Oh, orang Melayu dan orang Iban diberikan jawatan dan kuasa. Jadi, calon ini mendapat berapa markah? Maksimum 4 markah. Oke, dalam soalan itu, pecahan soalan ini 2 markah, tetapi calon ini mendapat 4 markah. Oke, alright, kita tengok lagi bentuk soalan yang seterusnya. Oke, masih bersama dengan cikgu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini banyak lagi jawapan pilihan lain. Oke, cikgu ini menggalakkan supaya untuk saat-saat genting macam ini kan kita lebih banyak kenal soalan lah. Oke, kenal soalan. Sebab, oke, berdasarkan soalan itu, dia adalah satu kemahiran untuk kita lebih faham tentang bentuk-bentuk soalan. Baiklah, cikgu teruskan. Bahagian dijelaskan kesan Pakatan UMNO MCA sepanjang pilihan raya tersebut diadakan. Jadi, jawapan calon tadi, berdasarkan poin-poin tadi, ini merupakan jawapan lengkap calon. Kesan Pakatan UMNO MCA ialah telah membentuk kerjasama antara kaum yang membawa kepada kemenangan pilihan raya tempatan dan majlis perbandaran. Selain itu juga, kesannya telah menjadi asas kepada Perikatan UMNO MCA MIC. Secara tidak langsung mengukuhkan lagi tuntutan kemerdekaan. Maka dengan itu, kesannya dapat melatih masyarakat dalam proses demokrasi. Oke, so yang merah-merah cikgu highlight ini adalah poin, di mana calon-calon ini mendapat markah. Mendapat markah. So, calon ini kita dapat dia mendapat 5 markah lah. 5 markah daripada 4 markah yang diperuntukkan. Jadi sudah lebih lah. Kalau kita nampak calon ini, sudah lebih lah. Jadi kamu nampakkan di dalam jawaban ini, yang cikgu tanda ini ada warna hijau, highlight warna hijau, ada warna pink. So reminder untuk anak-anak semua, calon-calon semua, bila menjawab sesuatu soalan, kalau kita tidak pasti dia mau ayat penuh ataupun tidak, sekiranya ruangan jawapan ini, dia sediakan kosong lah macam tu kan, garis-garis sudah macam tu, maka maksudnya di situ perlu dihuraikan. Jadi warna hijau itu kita harus mulakan dengan kepala ayat. Dari mana kepala ayat itu? Daripada soalan. Jadi ada soalan juga. Cikgu boleh guna singkatan ke cikgu? Kalau di soalan itu menggunakan singkatan, terus kita boleh guna ikut sahaja dia punya singkatan lah. Tapi kalau singkatan itu tiada, kita perlu bagi nama penuh dahulu. Kemudian di dalam kurungan kita tulis dia punya singkatan. Dan seterusnya kita boleh menggunakan singkatan. Jadi jangan lupa bila kita mula sesuatu menjawab, jangan lupa kita ikut dulu kepala ayat itu. Contoh macam ni, kesan Pakatan UMNO MCA. Kalau mau ikut sampai hujung pun boleh. Sepanjang pilihan raya tersebut diadakan ialah telah membentuk kerjasama antara kaum yang membawa kepada kemenangan pilihan raya tempatan dan majlis perbandaran. Jadi lepas tu selesai kita
jangan lupa mula dengan penanda wacana dan kemudian kita rujuk balik dia punya soalan apa yang dia minta. So kita ambil sedikit saja. Oke, maksudnya kata kunci soalan itu. So kata kunci itu minta apa? Oke, kata kunci minta kesan. So ayat kita selain itu juga kesannya telah menjadi asas kepada perikatan AMO-MCA-MIC. Secara tidak langsung kesannya, so kita nampak di sana kita highlight betul-betul apa dia punya kata tugas yang diminta. Oke. Kemudian kesannya melakukan lagi tuntutan kemerdekaan. Maka dengan itu kesannya dapat melatih masyarakat dalam proses demokrasi. Jadi kalau kita nampak jawaban ini sangat lengkap, ayat dia pun tersusun. Oke. Jadi dapatlah kita markah penuh. Oke, maksimum 4 markah. Oke, satu lagi soalan boleh? Oke, kita teruskan soalan seterusnya. Oke, berkaitan dengan kemerdekaan. Cikgu balik-balik sebut kemerdekaan kan. Oke, kemerdekaan negara tercapai pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan 5 Safar 1377 Hijrah. Apakah maksud kemerdekaan? Kedua, jelaskan persiapan sambutan pemasyuran kemerdekaan negara. Jadi kalau kita tengok bahagian A ini, dia tiada ruangan 1 Roman, 2 Roman kan, walaupun markah dia 2 markah. Jadi maksudnya di sini jawaban haruslah kita buat dalam bentuk ayat penuh. Ayat penuh. So ini adalah dia punya maksud sebenarnya. Kalau berdasarkan skema, ini adalah maksud dia. Jadi untuk memendekkan waktu, calon-calon, bakal calon-calon SPM ini boleh terus fokus kepada keperluan jawapan ini. Contoh, bebas daripada cengkaman kuasa asing, berkuasa menentukan pemerintahan hala tuju negara, tiada penjajahan atau kurungan ataupun naungan, bebas daripada sebarang masalah penindasan atau kemiskinan, negara yang berdaulat ataupun mempunyai kuasa tertinggi, tiada penindasan atau perhambaan, bangsa berdiri tegak ataupun utuh di negara sendiri. Jadi kan kalau kita susah menghafal semua, kita pilihlah mana-mana yang kata kunci yang mudah untuk kita ingat. Dan juga sebaik-baiknya sekurang-kurangnya kita hafal 4 lah. 4. Sebab maksimum markah dalam struktur itu adalah 4 lah kelazimannya ya. Alright. So begitu juga dengan soalan jelaskan persiapan sambutan pemasyuran. So untuk yang B ini memang panjang sangat. Tapi kita kena guna kebijaksanaan kita. Pertama kita kena faham dulu keseluruhan. Dia punya peristiwa ini. Kemudian mana-mana yang senang kita ingat. Itulah yang kita pilihlah. Maksud juga di sana kita kena bijak lah. Sebab maksimum itu selalunya dalam struktur ini 4 markah. Panjangkan. So mari kita tengok contoh jawaban. Lalu apakah maksud kemerdekaan? Maksud kemerdekaan, ingat warna hijau ini adalah kepala ayat. Kita mesti ambil daripada soalan. Ialah bebas daripada cengkaman kuasa asing. Dalam hal ini kita berkuasa dalam menentukan pemerintahan hala tuju negara kerana tiada lagi penjajahan. Nokta. Selain itu kemerdekaan juga bermaksud negara yang berdaulat. Jadi poin bebas, hala tuju, penjajahan, berdaulat, itu adalah kata-kata kunci yang harus ada dalam kita punya jawaban. Oleh sebab itu, kita kena bijaklah, kita hafal yang kata kunci dia. Tapi dengan andaian kita sudah boleh menguraikan dengan mengingat kata kunci tersebut. Untuk soalan B. Kita tengok jawapan dulu. Persiapan sambutan pemasyuran kemerdekaan negara ialah Tunku Abdul Rahman telah berucap dalam Radio Malaya pada 8 Julai 1957 untuk menyeru rakyat meraihkan hari kemerdekaan dengan meriah. Selain itu, persiapan dibuat dengan penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal untuk menonjolkan identiti negara. Seterusnya, persiapan juga dibuat dengan
pembinaan sebuah stadium dan juga pembinaan istana untuk yang di Pertuan Agong. Jadi kita nampak susunan yang merah-merah ni semua poin. Okey, so cikgu ambil beberapa sahaja, okey, calon ini, okey, ambil beberapa sahaja perkataan ataupun kata kunci, kemudian dia cantumkan. Okey, sebenarnya ada lagi kan yang lain, ada bendera, presiden bendera, dan sebagainya lah. Okey, bendera itu menghiasi suasana. Nah, itu semua pun boleh masuk. Okey. So, itu di antara perkara-perkara penting, okey, perkara-perkara penting dalam ketika kita menjawab soalan struktur, okey, terutamanya yang berbentuk fakta. Jadi, cikgu ada kasih spray di sini, okey, 2 soalan juga, okey, yang kita boleh buat sebagai latitude kita lah, okey, latitude berkaitan dengan kedaulatan, okey. So, ini dia punya skema. Okey, so macam mana? Nyatakan 2 tarikh kedaulatan mengikut bahasa dari bahasa berikut. Bahasa Yunani, bahasa Inggeris. Okey, jadi itu dia punya ruangan jawapan macam mana tadi? Ruangan jawapan dia adalah dia sudah sediakan di sini. Okey, jadi kita boleh terus bagi jawapan. Okey, kalau bahasa Yunani dia punya taklif. Taklif ini maksud, maksud adalah supernus ataupun superanus. Tertinggal cikgu punya S di sana ya, nanti boleh tambah. Okey, yang bermaksud agung ataupun tertinggi, negara yang bebas dan juga merdeka. Kalau bahasa Inggeris pula kita boleh terus bagi sovereignty ataupun negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Jadi nanti cuba cuba buat latitude ya anak-anak semua. Okey. Bahagian B pula. Okay, jelaskan kepentingan mewujudkan Malaysia sebagai negara berdaulat. Okey, mungkin ni agak kecil juga. Cikgu punya skema, tetapi dalam handout masing-masing nanti pun ada ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, sebab ada yang tanya, cikgu berapa fakta mau bagi untuk soalan seperti ini? Okey, kita boleh bagi fakta bersama dengan satu huraian pun boleh. Okey, satu fakta bersama dengan huraian seterusnya pun boleh. Okey, tapi sebaik-baiknya, okey, kalau bahagian struktur ini, soalan struktur kita spesifik kepada fakta-fakta lah. Okey, setiap fakta itu diurai, fakta itu diurai. Okey, maksudnya satu fakta, satu huraian, satu fakta, satu huraian pun sudah memadai untuk dapat markah. Okey. Jadi ini anak-anak boleh latitude juga ya berkaitan dengan DEB, okey, iaitu tajuk tingkatan 5. Okey, nyatakan langkah yang diambil di bawah dasar pembangunan nasional bagi mencapai matlamat berikut. Ada 2 dia bagi di sana. Okey, pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Cuma di sini cikgu mau ingatkan, sebab dasar ekonomi baru, dia ada dan juga dasar pembangunan nasional. Kita tengok dia punya fasa ya. Di dalam ini maklumat yang diberikan ini menyatakan tentang matlamat serampang 2 mata. Yang ingin dicapai oleh kerajaan di bawah dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Itu dia baru nyatakan latar belakang macam intro lah. Tetapi spesifik soalan adalah di pecahan A, B itu semua ya. Soalannya minta supaya menyatakan langkah yang diambil di bawah DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Sebab melalui pengalaman cikgu, banyak yang bagi jawapan ini membahas komisi tetapi yang DEB punya. Sedangkan soalan mau di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Alright. Begitu juga bahagian yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Tetapi dia mau, di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Jadi oleh sebab itu, cikgu bilang, baca soalan betul-betul dan fahami barulah kita menjawab. Mengapakah kerajaan menyasarkan matlamat serampang 2 mata tersebut dalam dasar pembangunan ekonomi DEB dan juga DPN. Jadi kita kena faham apa itu serampang 2 mata. So kalau kita sudah khatam ataupun kita sudah tahu tentang DEB dan DPN ini dalam
bab 8 tingkat 5 itu, serampang dua mata itu berkaitan dengan inilah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Cuma, strategi itu dilaksanakan, mula-mula pada DIB, kemudian disambung semasa DPM. Alright. So nanti anak-anak latih menjawablah, berlatih untuk menjawabnya. Di sini ada cikgu sediakan membasmi kemiskinan itu dengan memberi subsidi atau sokongan, latihan kepada golongan belia. Penyusunan semula masyarakat, meningkatkan tenaga kerja, kepada Bumi Putra dalam sektor modern, melaksanakan usaha sama Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra, dan menggalakkan industri kecil dan sederhana. So, dia 2 markah. So, dalam soalan struktur ini, apa yang kita nampak, dia lebih kepada jawaban yang lebih ringkas. Tidak dalam macam esei, kita perlu menghuraikan dia dengan lebih lanjut. Alright. Baiklah, so ini adalah bekalan-bekalan untuk anak-anak murid untuk buat latih tubi di rumah. So di sini juga ada beberapa tips untuk mengingat fakta. Kalaupun tidak sesuai dengan kita, mungkin beberapa ini akan sesuai lah, dengan kita. Yaitu ada 5 kaidah di sini melalui lagu. Dr. His ini sebenarnya berkaitan dengan kita tengok nanti ya, reputasi, kamus skema, dan juga 2-in-1 eksplorasi. So selalunya kan, kalau dekat-dekat sudah exam nih, ini diantara kaidah-kaidah yang cikgu lakukanlah bagaimana kita ingat sesuatu fakta. Pertama, melalui lagu. So kita boleh cipta sendiri. Sekarang lagi muda kan, kita ada Suno Ai. Boleh bantu. Cipta musik. Berdasarkan Suno Ai. Tapi fakta kita berkaitan dengan berkaitan dengan kita punya fakta lah, setiap soalan-soalan fokus itu. Jadi kalau contohnya yang cikgu selalu buat, lagu yang menggunakan melodi Gunung Kinabalu. Saya rasa semua pandai nyanyi, nanti boleh nyanyi lah. Kalau yang ada mau screenshot, boleh screenshot ya. So hari ini cikgu tidak menyanyi sebab masa semakin suntuk. Kaidah yang lain juga untuk mengingat tajuk ciri-ciri tradisional mungkin melalui teknik Dr. His. Dr. His ini sebenarnya dia drawing history. Kalau yang pandai melukis, boleh melukis. Kata-kata kunci. So, gambar-gambar yang ada berkaitan di sini adalah gambar yang berkaitan. Tapi kalau tidak pandai melukis pun tidak apa. Kita boleh pilih mana-mana gambar. Sekarang semanjak kan? Untuk dapat gambar, kita Google, kita boleh dapat gambar yang sesuai. Contoh lah kan, kalau ini berkaitan dengan fakta agama Islam. Berdasarkan soalan lah, Raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British. So dia punya gambar ini. Selalunya kalau gambar ini kan mudah untuk kita ingat sebab dia berbentuk gambar. Ini orang British. Kita pangkal di sana. Maksudnya raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British. Hak dan kedaulatan raja ataupun adat istiadat. Angkat tangan. Angkat tangan itu hak. Selepas merdeka terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. So ada sini kan raja punya apa? Punya tengkolok kan, So kita boleh andaikan itu. So terpulang kepada kreativiti masing-masing lah. Kreativiti masing-masing. Ada lagi bendera. Bagi negeri tidak beraja dan wilayah persekutuan, kita boleh guna gambar bendera, kan? Ada soalan, cikgu kalau bagi contoh dapat markah juga kah? Nathaniel, ya Nathaniel, boleh dapat markah. Yang penting contoh yang kita bagi itu berkaitan lah, berkaitannya, memang bagi markah. Tapi kalau salah pun tidak apa, tidak juga tolak markah. Jadi kalau kita rasa-rasa kita mau bagi contoh, bagi saja, right? Kalau bahasa Melayu, mungkin bibir, kita boleh bagi gambar di sana. Menjadi lingua franca, bahasa perantaraan. Menjadi bahasa ilmu, mungkin kita boleh tunjuk buku, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, mungkin kita boleh ambil logo campaign Cinta Ilah bahasa kebangsaan kita. So macam-macam, so pelbagai ya. Apa yang cikgu mau tekankan di sini, kita boleh guna gambar, kita juga boleh guna kita punya kalau pandai melukis lah, bagi orang yang pandai melukis. Cikgu juga guna kamus skema, itu cikgu share tadi.
Untuk masa-masa sekarang ini kita kenal pelbagai bentuk soalan, kemudian kita tengok dia punya skema. Skema itu menjadi kamus sebab keperluan macam soalan itu apa keperluan jawapan dia. Ini memang berkesan ya, okey, berkesan dan juga kita kenal. Jadi yang kita hafal ni, jangan kita last minute kita hafal buku teks, buka buku teks. Nanti satu kita akan panik, kedua dia terlampau banyak perkataan dan belum lagi spesifik menjawab satu-satu soalan. Okey. So sekarang kita tengok nanti kalau pasir-pasir sudah kena share-share kan, kalau soalan-soalan trial dari seluruh negeri sudah cikgu cuba share, okey, terus fokus kepada dia punya soalan dan skema, insya-Allah. Dan kalau rajin lagi lebih baik, okey, berdasarkan skema terus sekarang dia punya jawapan macam ini. Okey, repetasi 4K ni pula dia berkaitan dengan kata kunci di mana kita hafal kata kunci berulang kali ya. Repetasi itu maksudnya repetition lah. Okey, berulang kali kita hafal, okey, dengan pelbagai cara. Sama ada cara kita sendiri ataupun kita buat study group. Alright? Okey, itu di antara cara. So, ini 2-in-1 eksplorasi ini pula kita boleh ketika kita ulang kaji kata satu, masa yang sama, kita cari maklumat tambahan untuk setiap soalan itu. Jadi, satu set soalan kita akan cover ataupun belajar kedua-dua tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, cikgu, okey. Atau fakta dan huraian sahaja. Okey, untuk soalan struktur yang berbentuk kebat ini, okey, fakta dan huraian saja pun boleh. Okey? Boleh. Kalau teringat contoh, tiba-tiba ada contoh dia, boleh. Boleh bagi juga. Okey? Yang penting tepatlah. Okey, kalau bahagian kebat itu mana-mana munasabah memang akan sentiasa diterima lah. Okey, you try. You try ini maksudnya kita ulang kaji trial daripada seluruh negeri. Okey, dari MRSMK, soalan-soalan daripada SBPK. Okey, dari Sabah sendiri, kalau dari Sabah punya soalan-soalan perjumpaan ini memang banyak yang keluar ya. Setiap tahun ada saja yang keluar. Okey. Kalau boleh cover semualah. Okey, dari setiap negeri. Okey, satu lagi teknik losai. Losai ini pun cikgu selalu guna untuk yang panjang-panjang, susah mau faham. Okey, jadi cikgu create satu formula. Okey, satu cerita yang boleh mengingatkan tentang fakta-fakta ataupun kata kunci dalam setiap fakta itu. Okey, akronim. Betul Niko, dia lebih kurang macam akronim lah. Okey, teknik losai ini. Okey, so kita perlu kreatif untuk kita dapat untuk kita memahirkan lagi kita supaya kita senang untuk ingat sesuatu fakta. Sebab untuk hafal banyak perkataan itu adalah mustahil. Okey, baiklah. Kita di penghujung sudah. So di sini cikgu mau share tentang beberapa sentuhan terakhir lah ataupun final touch. Kalau kira-kira tolak bulan 11 tu kan awal-awal sudah oral, so kita mau fokus sudah bulan 10, bulan 9 ni kita mau fokus sudah kena rancang masa kita dan fokus tajuk-tajuk. Okey, untuk pengetahuan semua, kita mesti tahu bahawa pembahagian setiap bab itu di mana jumlah soalan yang boleh terbit. Okey, untuk tingkatan 4, okey, ini kumpulan tajuk ya, kumpulan tajuk. Okey, ini bab tingkatan 4. Okey, bab 1 dan bab 2 ini, antara bab 1 dan bab 2 ini akan keluar satu soalan. Bab 3, 4, 5, 6 akan keluar satu atau dua soalan. Begitu juga 7, 8, 9, 10 akan keluar satu ataupun dua soalan. Jadi kita tengok di sini mana ikut kemampuan kita. Kalau bagi cikgu mana-mana kumpulan tajuk yang sedikit itu kita perlu utamakanlah. Okey, supaya dengan sedikit tu confirm kita boleh jawab sudah satu soalan. Kalau mampu lagi pergi yang seterusnya, kumpulan tajuk yang seterusnya, begitu ya. Begitu juga dengan tingkatan 5. Okey, jadi di sini cikgu pun ada bagi sharing dalam handout. Okey. Cikgu bukan cakap itu adalah soalan targetnya, cuma berdasarkan analisis soalan-soalan lepas kalau kita tengok di dalam buku hijau pun ada. Okey, kalau boleh ataupun seboleh-bolehnya tajuk-tajuk yang cikgu bagi ini kita, okey, khatam lah orang bilang, khatam berhabis lah. Okey, so akan membantu kepada kita lah.
Oke, kemudian bab 1. Antara bab 1 bab 2, sebab tahun lalu kalau kita tengok soalan, tahun lalu bab 2 itu dia sudah keluar, tetapi tidak bermakna kita tidak perlu tahu, oke, tentang bab 2 langsung. Tapi keutamaan kita adalah di bab 1, begitu ya, untuk tajuk, kumpulan tajuk 9, bab 1 dan bab 2. Jadi yang lain pun ada, cuma di sini cukup bagi sedikit tips lah. Untuk tajuk 10 ini dia 4 bab, so banyak kan. Tapi kalau kita lihat daripada kekerapan soalan itu, bab 3 ini memang setiap tahun ada keluar soalan. Jadi di sini dalam kumpulan tajuk 10 antara 3, 4, 5, 6 ini, oke, kita coba fokus dulu bab 3. Sekiranya mampu lagi kita terus 4, 5 dan 6. Oke. So, insya Allah ya, memang boleh lulus. Oke, untuk tajuk 11 pula, kalau kita lihat bab pilihan raya itu menjadi kekerapan lah. Oke, menjadi kekerapan. So, kita kena kau lah orang bilangnya, tetapi kalau bagi cikgu, tajuk 11 ini, oke, bab 7 sampai bab 10 ini, kalau kita paham tentang proses kemerdekaan negara kita, oke, so tidak susahlah untuk kita mau hafal. Sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan tentang ini. Jangan langsung kita tidak tahu apalah tentang kumpulan tajuk yang 11. Jadi, oke, suka cikgu menyatakan di sini bahwa yang tingkatan 4 itu kita fokus dulu bab 1, bab 2, dan juga bab 3 lah. Oke. Kemudian tingkatan 5 dia ada 4 kumpulan tajuk. Jadi kalau kita tengok di sini, lebih banyak kita kena fokus adalah tingkatan 5. Sebab soalan di setiap kumpulan tajuk ini akan ada satu soalan. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini 1 atau 2 soalan. 5, 6 confirm 1 soalan, 7, 8 confirm 1 soalan, 9, 10 confirm 1 soalan. Oke, cikgu boleh terangkankah faktor penolakan markah jika ada? Oke, di sini kan kalau kita bagi fakta, kalau salah tidak akan tolak markah, itu satu. Oke, berkaitan dengan penolakan markah ini, dia bukan tolak, tetapi mungkin tidak cukup lah kalau mungkin kita punya ayat itu. Contoh kalau kepala ayat kita tiadakan, kalau kepala ayat itu tidak lengkap lah, nanti akan jadi kita setengah markah. Oke? Nanti jadi setengah markah, tidak lengkap. Tapi kalau kita ada poin lagi seterusnya setengah markah, dia tetap bagi 1 markah juga lah di situ. Jadi itu sebab cikgu kasih tunjuk tadi, oke, apapun kita menjawab kita kena guna susunan ayat itu betul lah. Oke, macam juga kita tanyakan, siapa nama kamu? Oke, nama saya ialah Anis, macam begitu. Tapi kita tidak boleh jawab secara ringkas lah maksudnya, sebab dia umpama kita menulis nota batu. Oke, tidak lengkap. Terus kepada poin-poin. Jadi tipsnya di sini satu sahaja. Jangan risau. Oke, penolakan markah itu tidak berlaku sekiranya ayat kita itu lengkap. 2 syarat yang paling penting, mula dengan kepala ayat, lepas itu kita ayat seterusnya perlu ada penanda wacana, dan juga kita tambah dengan kata tugas ataupun fokus kata kunci soalan itu. Apa yang dimau. Itu sahaja. Oke, Nathan, boleh? Oke. So, jangan risau tentang faktor penolakan markah. Oke, selagi ayat kita lengkap, oke, kebarangkalian untuk ditolak markah itu adalah tiada. Oke ya, itu saja tips dia. Kena buat ayat lengkap. Oke, kalau salah, tidak akan ditolak. Cuma tidak markah lah. Alright? Oke, jadi kita tengok ya, kita sambung analisis. So, di sini pun cikgu ada bekalkan tajuk-tajuk secara spesifik. So, cikgu harap menjadi bekalannya. So, ini kamu buat checklist. Contoh bab 1, kedaulatan negara. Kita mesti tahu konsep. So kalau kita sudah kuasai, kita boleh tik sana. Lagi cantik kan? Kalau setengah pelajar tuh dia bagi tarik lagi bila dia hafal. Bila dia sudah kuasai sesuatu topik itu. Jadi ingat untuk tingkatan 4 ini, tingkatan 5 ini sebenarnya kita kena lebih di sini. Bermula dengan bab 6, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10 kita kau hafal. Itu bahasa sahabat kan. Kita hafal lebih sebab kalau kita kuasai sepenuhnya untuk ni 6 bab ni kita sudah menjawab 3 soalan. Sama ada dia berada di dalam struktur ataupun dia berada di dalam esei. Nathan. Alhamdulillah paham kan? Alright, so ini cikgu ada bekalkan dalam handout,
bekalan kamu lah untuk kamu buat checklist mana untuk tajuk yang perlu kamu kuasai. Oke, nampaknya sebelum cikgu mengakhiri, boleh lagi siapa yang mau bagi soalan? Cikgu boleh jawab di sini. Oke, untuk yang ini minggu memang Pak Cikgu ini bahagian menjawab struktur sahaja. Oke, soalan struktur. Oke. Untuk lebih terperinci lagi, next akan datang lagi akan ada bagaimana kita formula-formula yang akan di-sharing oleh cikgu-cikgu, bagaimana menghasilkan sesuatu jawaban berdasarkan formula-formula tertentu, dan juga tips-tips lah bagaimana untuk menghafal sesuatu fakta, dan sebagainya. Cikgu ada tips kah untuk senang belajar sejarah? Ada. Pertama, sekurang-kurangnya kita menguasai buku teks lah. Sebab rujukan utama untuk sejarah ini adalah kitab kita adalah buku teks. Kena tahu, isi kandungan buku teks. Maksudnya sekurang-kurangnya kita ada baca lah dalam hidup kita itu sekali kan. Tapi sebenarnya berkali-kali lagi bagus lah. Pertama kan untuk senang kita hafal sesuatu fakta itu, pertama kita kena faham dulu. Bila kita faham, baru kita boleh senang hafal. So, bila part menghafal, kita kena bijaksana, kita hafal kata kunci. Bila kita hafal kata kunci, maksudnya kita membantu sudah kita memberi markah. Tetapi pastikan kata kunci itu kita boleh hurai. Bila kita sebut kata kunci itu, kita tahu tentang apa kata kunci itu. Boleh. Ungka namanya di sini ya. Macam mana supaya ingat fakta, Farin? Itu tadilah di antara tips-tips cikgu itu, ada orang kadang-kadang guna lagu, kadang-kadang dia guna, dia suka guna skema jawaban untuk hafal, untuk ingat fakta. Dan paling penting lah, kalau ingat fakta nih, kita fokus kepada kata kunci. Kata kunci. Penanda wacana daripada Meliwa. Penanda wacana memang perlu tulis. Penanda wacana itu untuk memperlihatkan kita punya kesinambungan, kita punya huraian. Maka dengan itu kalau bagi cikgu dia memang perlu tulis. Untuk menunjukkan kesinambungan setiap kita punya huraian. Cikgu ada petua kah cikgu untuk persediaan sebelum exam? Pertama, supaya kita tidak panik, kita mesti belajar dan kita perlu menguasai. Cikgu bagi tips di sini. Pertama, kuasai kertas 1. Kedua, kuasai cara menjawab semua jenis kebat. Ada kebat poster, kebat pernyataan, kebat infografik, gambar. Kuasai sepenuhnya. Sebab dengan kuasai kertas 1 dan juga kebat, kita sudah boleh grab lulus, pastikan 50 markah. Banyak soalannya. Cikgu macam mana mau jawab dengan senang? Jawab dengan senang itu kita fokus kepada kata kunci. Ada lagi soalan yang tenang. Cikgu, mana yang lebih baik untuk ingat, menghafal atau memahami? Untuk menghafal ini, dia merupakan sesuatu proses. Proses. Kita tidak boleh terus hafal tanpa memahami. Maka dengan itu, kita kena faham dulu untuk memudahkan kita hafal. Kalau kita hafal, tanpa kita faham, dia tidak akan kekal lama. Tetapi kalau kita faham, dan kita hafal kata kunci, macam mana pun kita punya ayat, tapi kita masih lagi berlandaskan fakta yang betul. Cikgu, macam mana cara menjawab esei 8 markah? Ikutilah slot-slot yang seterusnya, sebab rakan cikgu nanti akan bagi juga bimbingan untuk bahagian menjawab esei yang 8 markah itu. Jadi tunggu, setiap minggu mesti join ya, klinik menjawab ini. Alright, ada lagi soalan? So tunggu ya, akan datang.
Alright, so cikgu pun sudah melangkaui masa. So, terima kasih atas respon kamu semua. Cikgu happy hari ini dan cikgu minta maaf tadi kan ada gangguan sedikit. Okay. So, dari cikgu tadi malam pantun cikgu yang tidak seberapa. Okay, ada kata-kata untuk untuk kamu ya. Okay, all the best untuk kamu. Ingat, sejarah ini wajib lulus. Sebab kalau sejarah tidak lulus, okay, nanti sia-sia kita belajar dari tadika, kita tidak dapat sijil lah. Okay, jadi kita kena wajib lulus dan insya Allah dengan tips-tips okay, yang diberikan, okay, dari rakan cikgu yang minggu lalu, cikgu Junaidi, okay, akan datang lagi, okay, akan menyusul cikgu Asbal, cikgu Azia, cikgu Hanita, so kena follow semua. Okay, alright. So dari cikgu, okay, ini pantun cikgu lah. Pohon meranti tegak berakar, rimbunan daun melindung terik. Kata berakhir niat tersakar, moga diberkati segala yang baik. So minta maaf, segala kekurangan itu datang dari cikgu dan semoga yang baik-baik itu, okay, yang datang dari Tuhan, dari Allah, semua untuk kita semua. So alhamdulillah, okay. So terima kasih semua untuk penglibatan hari ini yang sangat aktif. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Anisita. Cikgu Anisita, boleh dengar suara saya? Boleh jelas. Saya main ragu-ragu juga suara tu macam tadi pagi tidak keluar. Okay. Jelas. Terima kasih Cikgu Anisita Z Domingo. Cikgu Anisita untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, ketika ini berada di SMK Kolombong, Kota Kinabalu. Dan masih lagi terus berkhidmat di SMK Kolombong. Untuk makluman juga, kami telah bersiaran bersama Cikgu Anisita rasanya sudah 3 tahun. 3 tahun, alhamdulillah Cikgu Anisita masih dapat bersama dengan kita, ya, masih semakin bersemangat dan juga dapat menyokong dari tahun ke tahun program yang dibuat khas untuk anak-anak murid yang tinggal di asrama. Dan hari ini adik-adik telah mengikuti bimbingan daripada Cikgu Anisita berkaitan dengan soalan struktur bagi mata pelajaran sejarah. Jadi adik-adik sudah maklum untuk soalan struktur selain yang telah disampaikan oleh guru-guru anda sekalian, adik-adik juga pada pagi ini mendapat sedikit tips dan juga teknik daripada guru kita, Cikgu Anisita, sebagai menambah wawasan adik-adik sekalian, lebih banyak maklumat lebih baik dan kita cukup bersedia. Kami daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sebelumnya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Anisita. Kita doakan kepada Cikgu Anisita semoga sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa dapat memberikan seluruh tenaga dan juga bakti beliau kepada anak-anak bangsa kita di negeri Sabah. Ya, ketika ini kamilah yang berusaha dengan sepenuh tenaga menjadikan adik-adik cemerlang dalam mata pelajaran yang kami tawarkan. Mungkin 5-6 tahun lagi adik-adik lah yang akan menggantikan kami semula. Jadi itu daripada kami kepada Cikgu Anisita. Semoga terus diberikan kekuatan, kesihatan dan diberikan dipermudahkan segala urusan. Baik, semoga kita dapat berjumpa lagi dengan Puan Cikgu Anisita pada sesi akan datang. Dan seterusnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian, seperti mana yang telah diedarkan, kita hari ini hanya ada satu mata pelajaran dan untuk mata pelajaran sains kita akan tangguhkan ke sesi akan datang.
Dan sukacitanya juga kami sekiranya ada rakan-rakan guru yang ingin menawarkan khidmat dan juga jasa membantu, menyokong kami dalam mempersiapkan anak-anak murid kita yang tinggal di asrama. Kami mohon rakan-rakan guru mata pelajaran sains boleh menghubungi kami pada bila-bila masa. Itu maklumat daripada kami. Dan maklumat seterusnya, jadi sekalian, kita akan bersiaran semula pada minggu hadapan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Matematik. Dan sekiranya kami mohon kepada guru-guru pembimbing, jika asrama akan ada kepulangan pada ketika itu, kita akan pertimbangkan sekiranya ditangguhkan ataupun kita tetap meneruskan. Baik, untuk makluman, saya dan kami di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah akan mengakhiri program klinik menjawab soalan SPM Murid Asrama Bilangan 4 tahun 2025 lebih awal daripada biasanya. Dan sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan sedikit peringatan semula kepada anak-anak yang tinggal di asrama. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah amat mengharapkan adik-adik tingkatan 5, jagalah tingkah laku, jagalah kehidupan adik-adik di asrama. Kita cuma ada beberapa hari lagi untuk adik-adik menduduki peperiksaan SPM. Hargai hari-hari yang terakhir ini dan juga mohonlah adik-adik hindari daripada gejala buli dan juga adik-adik tingkatan 5 sebagai yang tertua ataupun senior yang tinggal di asrama, lindungi adik-adik yang lebih muda daripada anda, jaga keselamatan mereka, jaga kebajikan mereka. Jangan anggap kita akan berakhir di asrama, kita boleh tinggalkan sesuatu yang tidak baik di pandangan masyarakat. Pastikan adik-adik berakhir dengan satu rekod ataupun peninggalan yang akan dikenang sepanjang masa anda berada di asrama tersebut. Sekali lagi, hindari gejala buli. Sama-samalah kita menjaga kesejahteraan, keselesaan tinggal di asrama masing-masing. Itu menjadi kerisauan kami di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada ketika ini. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah, rakan-rakan guru, pengurusan asrama, rakan-rakan guru pembimbing yang turut hadir, yang bersama dengan kita, dan kepada semua adik-adik yang berada di asrama ataupun yang dapat mengikuti talian ini walau di mana pun anda berada. Saya sudahi sesi kita pada pagi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua.